tat nanas bentuk nanas. Sediakan bahan-bahannya: 250 gram butter, 1 biji kuning telur, 1 penutut es vanila, 80 gram gula yang telah dikisar, 100 gram tepung jagung, 100 gram tepung kastad, 250 gram tepung gandum. Baik, tepung gandum sebelum nak buat tu kena ayak terlebih dahulu. Okey, masukkan ke dalam acuan ayak tu. Okey, ayak dulu terlebih dahululah. Kuih tart ni kalau kita betul-betul kreatif boleh banyak menghasilkan bentuk-bentuk kuih tart yang menarik. Okey. Dah siap mokti ayak tadi. Okey. Kita ketepikan dulu. Okey, ni tepung jagung. Okey, 100 gram tepung jagung. Ni tepung kastad. Okey, 100 gram juga tepung kastad. Okey, bahan-bahan dah sedia. Okey. Ni juga esen vanila ni jangan lupa ya. Ini untuk mewangikan bau biskut tak tu. Green buttercup. Jenama buttercup mak teh guna. Okey, lepas tu sebiji telur. Okey, telur ambil kuning telur sahaja ya. Kita masukkan 250 gram margarin jenama buttercup ke dalam bekas tu lah, bekas untuk kita uli dia tu. Okey, masukkan sampai habis lah. Okey, ni sukat dulu tau timbang terlebih dahulu. Kalau kita nak belajar, kita kena timbang lah ya untuk permulaan. Kalau tak timbang nanti tak jadi, takut terkeras, terlembik kan, susah pula nanti kan. Dah beli bahan-bahan dah lah mahal tu tak. Lepas tu buat pula tak jadi, hampir betul kan. Itulah. Okey, timbang dulu. Untuk permulaan timbang, baru nak belajar kena timbang, dah ikut sukatan. Jangan main masuk je mesti. Kalau tak jadi, menyesal nanti. Okey, lepas tu pecahkan 1 biji telur. Okey, mokti ambil kuning telur sahaja ya. Okey, kita guna kuning telur sahaja, asingkan lah. Okey, mokti tapis tu. Asingkan telur putih dan telur kuning, tapis. Mokti guna senduk yang berlubang ni. Itu senang lah. Kita nak asingkan yang putih dan yang kuning tu. Okey, sebab kita nak yang kuning saja. Okey, dia termasuk sikit. Okey, mokti ambil balik lah. Okey. Lepas tu kacau lah. Kacau dan okey, masuk dulu esen vanila lah. Okey, 1 penutup esen vanila. Esen vanila ni tujuan untuk mewangikan biskut tart kita lah. Okey, supaya bau hanya telur tu dapat diatasi dengan bau esen vanila tu. Kadang-kadang telur ni bau dia hanyis sikit kan. Ada orang kan dia tak suka telur sebab bau dia hanyis. Gitulah kan. Okey, kacau-kacau. Kacaunya jangan terlalu lama ya. Mokti kalau buat biskut, mokti selalu ingatkan. Setiap resipi mokti selalu ingatkan. Jangan kacau terlalu lama, takut kembang nanti. Okey, lepas tu masukkan gula. Gula. Okey, 800 gram gula. Okey, gula ni nak kurangkan pun boleh tau. Sebab kalau tak nak manis kurangkan, kalau nak manis lebihkanlah, lebih kurang macam tu. Tapi ikut sukatan yang mokti belajar tu 80 gram gula lah, gula halus. Okey, ni mokti guna gula biasa je, cuma mokti blend kan. Sama je lah. Nak guna gula icing pun boleh, janji gula yang halus lah. Okey, kacau sebati, bagi dia tercampur semua. Okey, buat biskut ni jangan pakai mixer ya, tak perlu mixer ya. Kacau dengan senduk gitu pun boleh. Okey, lepas tu masukkan 100 gram tepung jagung. Masuk sikit demi sedikit ya. Masuk sikit demi sedikit, kacau, masuk sikit-sikit, kacau macam tu lah sehingga adunan tu habis, lebih kurang macam tu lah.
Lepas tu masukkan pula 100 gram tepung kastad. Tadi tepung jagung, ni tepung kastad pula masukkan. Okey, lepas tu masukkan gandum. Gandum tadilah yang Mak nyatakan tadi 250 gram gandum. Gandum yang telah diayak. Kacau, dah masukkan sedikit demi sedikit juga sehingga habis. Ulang benda yang sama je. Okey, dah habis. Okey, kacau. Lepas pada ni kita akan tukar dengan menggunakan tangan. Sebab nak guna kacang gitu memang susah lah sikit kan. Nak kena guna tangan jugalah. Air tangan. Itulah yang menyedapkan sesuatu kan. Tu tak? Air tangan. Okey, lurutkan. Okey. Guna tangan lagi selesa dan lagi lagi cepat sebati tu. Gandum apa semualah kita campur yang kita masuk tadi tu, kita campur dengan cepat lah. Sebati dengan cepat. Okey, kacau-kacau, gaulkan dia. Gaul dengan penuh kasih sayang. Tak gitu. Okey, lepas tu kita nampak macam dah tercampur semua ni. Lebih kurang macam ni lah nak Okey, cuba kepal-kepal sikit kalau dia dah macam okey, cuba kepal Okey, terbentuk macam gitu, maknanya adunan kita tu memang dah cantik, dah okey lah. Dah sesuai lah untuk buat tart kita ni. Tart yang Mak hasilkan ni memang gebu tau. Memang gebu sangat untuk buat tart bunga. Okey, tart bunga dan tart gulung ni dia ada beza sikit. Tart gulung ada campuran minyak sapi lah. Tart gulung tu nak kena adunan dia tu lembik sikit daripada tart ni. Kalau tart ni lebih kurang macam ni lah. Okey, lepas tu diamkan selama 10 minit lebih kurang macam tu lah. Kena diamkan sekejap lah. Okey, lepas tu kita akan buat untuk sapuan atas tart kita tu. Okey, kita menggunakan sebiji telur dan sedikit pewarna kuning lah. Okey, mula-mula pecahkan sebiji telur dan kita akan ambil kuning telur sahaja Masukkan sedikit pewarna kuning. Lepas tu kacau-kacau lah sehingga tercampur. Okey, kalau nak campurkan sedikit air pun boleh. 2-3 titis ke, gitulah. Tak campur pun boleh juga. Okey, kacau-kacau sehingga sebatilah color dia tu dengan telur. Okey, ni dah boleh lah ni. Senang je, lebih kurang macam ni je. Okey. Ni dah boleh. Okey, dah boleh gunalah. Baik, kita ketepikan. Okey, kita fokus pula untuk buat adunan. Okey, adunan tadi. Okey, kita nak hasilkan adunan yang berwarna hijau pula. Okey, Mak masukkan pewarna hijau lah, sedikit pewarna hijau. Ambil sedikit je. Ni untuk buat buat daun nanas tu. Okey, masukkan sedikit, lepas tu gaul-gaul. Tak perlu banyak ambil sedikit daripada dough yang kita dah buat tadi. Ambil sedikit, segenggam macam tu lah kan. Lepas tu campurkan sedikit pewarna hijau. Ini untuk menampakkan warna hijau je. Kita nak buat daun nanas tu. Okey, uli-uli sebatilah sehingga bertukar warna Okey. Nampak setelah diuli, okey, warna pun dah bertukar menjadi warna hijau. Daripada warna kuning tadi dah jadi warna hijau. Okey, inilah dia. Kita akan bentukkan untuk daun nanas nanti. Okey, lepas tu kita akan bulat-bulatkan dia lah, kecil-kecil. Okey, tengoklah dalam video ni macam mana Mak hasilkan. Baik, okey, ni dia warna hijau, ni dia warna kuning lah. Okey, yang tadi okey. Buat macam ni lah lebih kurang. Mak gentai kecil-kecil. Kalau yang warna hijau tu Mak lebihkan kecil sikit daripada yang warna kuning tu Okey, sebab warna hijau kita tak guna banyak, kita guna sikit saja.
Lepas tu gentel lah bulat-bulat, lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Okey, gentel sehingga habis. Buat biskut ni kadang-kadang menguji kesabaran juga, kan. Tapi seronok. Kalau buat jadi seronok, walaupun berjam-jam duduk kat dapur tu kan. Lepas tu bulatkan yang warna kuning tu juga, ya. Yang warna kuning tu kena besarkan sikit daripada warna hijau tu lah, ya. Okey, buat sehingga habis. Baik, nampaknya kita dah gentel tu dah selesai lah. Okey, ni Mok Teh akan tunjuk contoh sedikit lah. Balance ada lagi, tapi Mok Teh nak tunjuk contoh untuk you all semua. Okey, lepas tu gentel juga tat nanas tu, ya. Jam tat nanas. Okey, ni Mok Teh dah buat lah tu. 2-3 pieces tu Mok Teh dah buat. Okey, ni Mok Teh akan tunjuk contoh. Okey, mula-mula ambil yang warna kuning tu, tekan dekat tengah tu. Macam kita nak buat undi-undi, macam gitu kan. Lebih kurang. Okey, lepas tu masukkan inti jam nanas. Lepas tu tutupkanlah. Okey, tutup. Biar jam tu tak nampak. Okey, tutup, dah bentukkan. Okey, lepas tu gilik-gilikkan. Lepas tu bentuklah bujur, bulat bujur, lebih kurang macam tu lah bentuk nanas. Macam mana kita nak, kan. Okey, layanlah Mok Teh buat tu. Tengok macam mana Mok Teh buat. InsyaAllah anda boleh ikut. Sini Mok Teh tunjuk detail. InsyaAllah boleh buat lah. Okey, Mok Teh tunjuk lagi sekali. Okey, ambil yang tadi yang kita dah bulat warna kuning tu, tekan kat tengah tu. Lepas tu masukkan jam nanas. Lepas tu tutup sehingga jam tu tertutup lah. Okey, Mok Teh ulang ni supaya anda faham dan boleh buat, ya. InsyaAllah boleh buat. Okey, bentukkan bujur bulat-bulat macam tu lah. Bujur memanjang macam tu. Macam tu lah cara Mok Teh buat. Nanti dia terbentuk cantik lah. Buat bentuk nanas ni makan masa sikit, rumit sikit. Sebab dia banyak, kita kena teliti sikit. Macam tu lah. Okey, dah bentuk macam tu. Okey, lepas tu kita akan kita nak bentuk dia tu, kita guna pisau lah. Kita lorek, kita tekan-tekan dengan pisau macam tu. Okey, dah tekan dengan pisau. Lepas tu kita ambil garfu, kita tekan supaya berlubang sikit ni. Nampak kan? Tapi kalau tak guna garfu pun boleh. Tapi ini tujuan untuk lekatkan kita punya sapuan tu, lubang dia tu. Okey, letakkan dulu. Lepas tu kita buat inti pula, sorry, yang warna hijau tu. Okey, yang warna hijau tu untuk buat daun nanas tu. Okey, gunting je, gunting. Okey, biar nampak 3. Macam tu lah. Lepas tu bentukkanlah sikit biar nampak bujur sikit, kan. Okey, kan dah nampak macam daun nanas, kan. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kita letak kat atas tu. Okey, tekan sikit, jangan tekan kuat, penyek nanti, kan. Lepas tu kita bentukkan dia balik biar dia cantik lah. Lepas tu tekan dengan garfu supaya dia melekat. Okey, dah jadi, kan, buah nanas. Okey, tat nanas, bentuk nanas. Inilah dia hasil. Kalau kita buat hasilnya teliti, insya-Allah cantik lah bentuknya. Pelbagai sebenarnya. Tat nanas ni pelbagai bentuk kita boleh buat. Kalau kita kreatif, kita boleh buat. Ada yang bentuk bentuk labu, cantik. Mok Teh tengok bentuk labu macam-macam lah, pelbagai. Atas kreativiti kita masing-masing kita nak buat. Okey,
Adunan yang sama je, macam tak bunga, tak bentuk nanas ni. Adunan yang sama je, cuma bentuk je lain-lain. Ni Mak Teh dah siapkan lah. Okey. Dah siapkan. Dah bentukkan dia, dah siap. Okey, lepas tu proses untuk kita letak apa? Telur. Kuning telur pula atas tu kita. Okey, sapu kuning telur atas nanas tu supaya nampak lagi menarik. Okey, sapu satu persatu, hati-hati ya. Jangan sampai kuning telur tu menitis kena pada tat tu. Kalau kena kat bawah tat tu, apabila kita nak keluarkan masa lepas kita bakar tu, dia susah. Dia melekat dekat acuan. Kalau boleh elakkan kuning telur tu menitis atau meleleh dekat bawah tat tu. Kalau boleh atas tu aja ya. Sapu hati-hatilah sehingga habis. Apabila dah masukkan sapukan kuning telur tu kan, dia nampak lagi kan menyerlah kan, nampak lagi menarik macam betul-betul nanas kan. Itulah. Baik, sapulah sehingga habis ya. Okey. Dah hampir nak siap dah ni. Okey, lepas ni kita akan bakar. Okey. Okey, alhamdulillah dah siap dah Mak Teh sapu kuning telur kat atas tu. Nampak menarik kan? Comel je kan? Okey, lepas tu bakarlah dalam api lebih kurang dalam 170 darjah Celsius selama 20 ataupun 25 minit tergantung pada oven lah ya. Okey. Okey, boleh masuk oven dan dah siap, boleh keluarkan. Okey. Inilah hasil tak nanas yang dah siap dibakar. Nampak cantik kan? Nak kena apinya tu jangan terlalu kuat lah. Tengok pada oven ya, takut hangus nanti. Kalau hangus dia tak cantik lah nampak. Inilah hasil tak nanas, bentuk nanas by Mak Teh. Ini kreativiti Mak Teh sendirilah. Okey, di kesempatan ni Mak Teh nak share dengan anda biskut semprit Dahlia chip coklat. Sesuai sangat dihidangkan di pagi raya. Okey, sediakan bahan-bahannya. 2 biji kuning telur, 1 penutup esen vanila, 280 gram butter, 130 gram gula icing, 100 gram tepung jagung, 160 gram tepung kastad, 250 gram tepung gandum, dan akhir sekali chip coklat untuk hiasan. Okey, jom. Baik, 2 biji telur ni okey, Mak Teh basuh terlebih dahulu. Okey, ini esen vanila. Baik. Okey, sediakan bekas tu untuk kita masukkan bahan tersebutlah. Okey, mula-mula Mak Teh akan pecahkan 2 biji kuning telur. Okey, telur tu Mak Teh ambil kuning telur sahaja. Okey. Okey, baik. Mak Teh asingkan dalam bekas lain dululah sebab kita nak asingkan kuning dia kan, kuning telur tu. Okey, pastikan ada senduk yang berlubang macam ni, senang nak keluarkan putih telur tu. Okey, sebab kita nak ambil kuning telur saja. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, 2 biji telur dah Mak Teh masukkan dalam bekas tu. Okey, baik, Mak Teh akan kacau lah biar pecah kuning telur tu. Okey, kacau-kacau manja macam tu. Itulah. Okey, duduk dapur ni kan, relax je, happy je. Okey, tak mau stress. Okey, lepas tu masukkan 1 penutup esen vanila. Okey. Kacau manja gitu. Okey, biar tercampurlah telur. Okey, 2 biji kuning telur dan esen vanila tadi. Okey, esen vanila ni untuk hilangkan hanya telur tu sebenarnya. Okey. Lepas tu Mak Teh guna margarine butter, jenama butter. Margarine jenama butter. Ni sedap sebenarnya untuk buat semprit. Okey, Dahlia ni
ataupun spray klasik pun boleh. Okey, lepas tu Mak Teh akan kacau sebatilah biar tercampur semua margarin tu sekali dengan telur dengan vanila tadi. Esen vanila tadi. Alright. Okey, lepas tu Mak Teh akan campurkan dengan gula icing tadi. Okey. Okey, kacau-kacau manja lagi. Itulah manja je kan. Itulah. Yalah maksud maknanya kacau janganlah terlalu kuat kan. Maknanya kacau biasa-biasa je. Itulah. Okey, nampak dia dah tercampur semua. Okey, gula apabila kita dah masuk gula tadi apa semua itulah margarin apa semua. Okey, kacau. Okey, untuk pengetahuan anda, kalau kita nak buat biskut, kacaunya jangan terlalu lama lah ya. Sebab biskut dengan kek dia lain. Kalau kek kita nak kena kacau dia lama biar dia kembang kan. Kalau biskut jangan, sebab nanti kalau kita kacau lama dia biskut kita tu jadi kembang. Okey. Kacau-kacau manja macam tu je. Lebih kurang dalam video yang Mak Teh tunjuk tu lah. Okey, nampaknya dah sebati. Okey, masukkan tepung. Okey. Tepung jagung. Okey, pastikan ke semua tepung tepung jagung, tepung custard dan tepung tepung gandum tu. Okey. Diayak terlebih dahulu. Okey, kalau nak buat biskut memang ayak terlebih dahululah seelok-eloknya. Okey. Ia menjadikan ianya lebih gebu dan dia terselamat daripada masuk habuk-habuk dan sampah kadang-kadang ada dalam tepung tu sendiri. Itulah. Okey, ni tepung custard. Tadi dah tepung jagung, tepung custard. Okey, masukkan custard. Ni ke semua tepung ni Mak Teh dah timbang lah. Yang macam Mak Teh nyatakan mula-mula tadi tu. Okey, ikutlah sukatan yang Mak Teh buat ni. InsyaAllah jadi. Okey, kacau-kacau lagi. Okey, last sekali tepung gandum. Okey, tepung gandum pun semua dah diayak lah. Okey, masukkan sedikit demi sedikit, kacau-kacau. Okey, sebenarnya untuk nak menguli dia ni sebenarnya selesa dengan tangan. Kalau Mak Teh akan guna tangan. Okey, ni nanti Mak Teh akan tukar lah. Okey, ni kacau dengan benda ni sekejap aja sebab nak cairkan kita punya margarine yang tadi tu. Okey, lepas tu Mak Teh akan tukar lah. Okey, habiskan tepung gandum tu. Okey, nanti Mak Teh akan tukar dengan tangan lah. Lagi selesa menggunakan tangan yang Allah berikan kepada kita ni. Itulah. Ada tangan kan, gunalah sebaik mungkin. Itulah. Gunalah tangan. Air tangan tu lagi sedap sebenarnya. Tapi pastikan tangan bersih lah kan. Itulah. Okey, Mak Teh lurutkan ke semua tu. Sebab dia melekat tu kan. Sayang tau nak buang kan. Itulah. Dah lah bahan-bahan biskut, kek semua mahal kan. Semua naik harga. Itulah. Tapi sebenarnya lagi untung kita buat biskut ni sebenarnya. Okey, sebab semua dah naik harga biskut memang dah naik lah. Semua harga dah naik kan. Okey, jadi kenalah belajar dan masuk dapur buat biskut sendiri, lagi jimat, lagi safe kan. Okey, adunan nak kena macam dalam video Mak Teh tunjuk tu ya, nak kena lembut. Okey, adunan spread ni memang kena lembut dan dia akan melekat-lekat sikit dekat tangan. Jangan risau. Okey, dia memang macam tu. Okey, tak apa. Uli je. Okey, Mak Teh cuba kepal-kepal tu. Dia nak macam ni dah lembutnya lebih kurang ya. Sebab apabila dia lembut, senang kita nak tekan dia tu. Dia tak lembut sangat, tak keras sangat. Dia tengah-tengah lah lembut gitu. Okey. Jadi apabila kita tekan dengan acuan tu, dia akan terkeluar dan bentukkan bunga yang cantik lah. Okey, lebih kurang macam dalam video yang Mak Teh buat ni. Okey, lepas tu basuhlah tangan tu kan. Memang dia melekat kat tangan. Okey. Okey, diamkan selama 10 minit. Biasa diamkanlah. Mak Teh kalau buat biskut memang Mak Teh akan diamkan selama 10 minit lebih kurang macam tu. Okey, dah 10 minit. Okey, bukalah dan kita ambil acuan dan bekas. Okey, loyang lah. Loyang tu sapulah sedikit margarin. Okey, macam Mak Teh buat ni. Okey, ni adunan yang Mak Teh buat ni bolehlah dalam 4 dulang. Okey, Mak Teh guna 2 dulang ni. Dulang yang warna hitam dan dulang yang warna steel tu. Yang steel tu dah lama lah dulang tu. Okey, macam ni lah. Mak Teh tekan daripada atas. Mak Teh tunjuk kamera daripada atas supaya anda semua faham ya. Lebih kurang macam ni. Okey, Mak Teh menggunakan acuan pendek macam ni. Ni sebenarnya acuan semprit. Okey, acuan semprit tu kan ada panjang. Tapi Mak Teh guna acuan dia tu kan pendek-pendek. Jadi Mak Teh guna dengan yang pendek ni je. Okey, lebih kurang macam ni. Mak Teh tekan macam tu lah. Dan terbentuk bunga. Nampak tak? Cantik kan ni? Mak Teh ambil daripada atas lah. Okey, Mak Teh harap anda semua faham lah. Alright. Buatlah sehingga habis.
Nampak? Okey, ringkaskan. Ni dah kesemua Mak Teh buat. Masukkan dalam tray ni. Okey. Kejap lagi Mak Teh akan masukkan. Kat atas tu letak ni chip coklat. Itulah Mak Teh namakan semprit dahlia chip coklat. Okey, biasa Mak Teh letak cherry je. Cherry pun menarik juga. Sebelum ni ada Mak Teh share buat semprit biasalah semprit dahlia yang letak cherry kat atas tu. Ni Mak Teh letak chip coklat. Okey, susunlah macam biasa sehingga habis. Apabila dah letak chip coklat tu, dia akan nampak menarik kan, macam bunga betul kan, nampak kan. Itulah. Biskut dahlia ni biskut yang dicari pagi raya. Okey. Itulah Mak Teh pun menggemari sebenarnya biskut dahlia ni. Dahlia klasik pun Mak Teh suka, dahlia ni pun Mak Teh suka. Memang sedap lah, dua-dua memang sedap. Sesuai selera. Dan memang sukalah, Mak Teh sukalah. Okey, itulah. Daripada kita beli, baik kita buat sendirilah. Jika okey kakak, adik-adik, okey, ada masa, cuba belajar buat sendiri. Lagi safe sebenarnya. Okey, nampak dah bercakap sambil-sambil tu kan, dah siap dah. Mak Teh letak chip coklat tu. Okey, nampak cantik kan. Itulah Mak Teh buat masa ni 2 tray lah. Ni dalam tray yang lama lah. Okey, itu sebenarnya bukan karat ya, dia memang color dia macam tu sebab dia dah lama sebenarnya. Inilah jadi 2 tray. Mak Teh buat dapatlah dalam 4 tray macam tu lah. Okey, sebab Mak Teh guna 2 tray. Okey, Mak Teh akan bakar tray warna hitam ni dulu. Okey, letak kat tengah-tengah tu ya. Okey, sebelum nak bakar tu, panaskan dulu oven kita selama 5 minit. Lebih kurang macam tu lah. Tengok bergantung kepada oven ya. Panaskan dulu dalam 5 minit. Okey, baru masukkan. Lepas tu suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Tergantung pada oven juga tahu. Kadang-kadang nak kena tengok juga ya. Okey, Mak Teh ringkaskan. Ni dah masak. Okey, Mak Teh akan keluarkan lah selama 15 minit. Dah bunyi tu ting. Okey, boleh buka. Okey, panas ni masa ni, hati-hati ya. Ni dah masak, bau dia pun memang harum dan sedap sekali. Inilah hasilnya. Okey, tunggu sejuk dulu ya, baru boleh keluarkan daripada loyang ni. Kalau tak panas, tunggu dia betul-betul sejuk dulu. Tolak-tolak macam tu je. Dia dah tanggal dah, senang je sebenarnya. Biskut Milo. Jom jangan buang masa lagi, kita semak bahan-bahannya. Sediakan bekas lah. Okey, Mak Teh akan masukkan 125 gram mentega. Okey, ni Mak Teh guna margarine butter lah. Okey, butter lebih sedap sebenarnya. Okey, Mak Teh masuk dalam bekas lah macam biasa. Lepas tu Mak Teh akan masukkan okey, lebih kurang ni setengah cawan gula lah. Okey, gula kastor, gula halus ataupun gula biasa pun boleh. Anda hancurkan lah ataupun kisar dulu biar dia jadi halus. Okey, gula halus ataupun gula kastor pun boleh. Okey, kacau sebati. Lepas tu Mak Teh akan masukkan 1 biji telur. Okey, 1 biji telur je Mak Teh masuk ya. Okey, kacau macam biasa. Adunan mentega tadi, mentega butter, gula kastor tadi dan telur. Okey, kacau sebati dulu. Okey, kacau dia jangan terlalu terlalu lama ataupun kembang lah. Okey, sekadar-kadar je. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan 1 penutup esen vanila. Alright, campurkan dia. Esen vanila ni tujuan untuk hilangkan hanyir ataupun nak biskut kita tu bau harum lah. Okey, untuk hilangkan hanyir sesuai sangat lah. Okey, kalau tak masuk pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau masuk pun tak apa juga. Sesuai selera. Okey, baik. Lepas tu Mak Teh akan masukkan tepung gandum. Okey, 1 cawan setengah tepung gandum. Kurang macam itulah. Sebab gandum ni Mak Teh dah dah tapis terlebih dahulu. Okey, seeloknya tapis ya tepung gandum ni supaya tidak ada ketulan yang masuk dalam adunan ni. Kadang-kadang tepung kita tak tahu ketulan yang ada dalam tepung tu sendiri ataupun sampah kadang-kadang. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan 3/4 cawan tepung jagung. Okey, tepung jagung pun sama, tapis lah, seeloknya tapis. Okey, Mak Teh habiskan dalam mangkuk tu. Okey, masukkan, satukan. Okey, lepas tu kacau sebati lah biar tercampur semua.
Okey. Buat biskut Milo ni tak susah pun sebenarnya. Tapi yang penting anak-anak memang suka. Bukan anak je, Mak Teh sendiri pun suka sebenarnya. Kat sambil-sambil tengok TV pun boleh. Boleh tengok. Okey. Bukan untuk biskut hari raya je. Untuk biskut biasa pun boleh. Okey, untuk makan hari-hari pun boleh. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan 3/4 cawan Milo. Okey, Milo lah. Sebab namakan biskut Milo. Jadi kita kena guna Milo lah. Okey. Kacau sebati. Okay, Mak Teh lurutkan dengan tangan tu sebab dia melekat dekat dekat sendu tu. Okey. Sebenarnya buat biskut ni menggunakan tangan tu lagi selesa sebenarnya untuk kita gaul semua dan cepat disebatilah. Okey, pastikan tangan tu bersih lah kan. Okey, kalau tak nak tangan comot tu boleh pakai sarung plastik. Sesuai selera anda dan macam mana anda okey rasa nak pakai sarung tangan, silakan. Kalau nak makan macam Mak Teh begini pun okey, silakan pastikan tangan kita tu bersih lah kan. Okey, gaul sebati biar semua tercampur lah. Nampak aduhnya ni lebih kurang macam ni lah. Dah tercampur semua Mak Teh buat tadi tu. Okey, satukan tadi tu. Lebih kurang macam ni ya. Dia keras tak, lembut pun tak. Okey, sedang-sedang. Janji boleh bentukkan. Nampak? Mak Teh kepal-kepal tu lebih kurang macam ni ya. Okey, nampak? Bau dia pun sedapnya. Itulah. belum masak lagi tau. Bau Milo dia tu. Kan? Okey. Okey, ni dah cantik lah. Lepas tu diamkan dalam 15 minit. Baru kita canaikan dah bentuk. Okey, okey, dah 15 minit lebih kurang macam tu. Okey, Mak Teh ambil dough tu. Okey, Mak Teh letak atas plastik tu dan Mak Teh letak lagi plastik kat atas tu. Senang nak kita tekan dengan penggelik itulah. Okey. Ni penggelik Mak Teh ni penggelik yang dah lama sebenarnya. Okey. Tempat pegang dia tu pun dah tanggal tapi masih boleh guna. Mak Teh sayang lagi jadi Mak Teh gunalah. Okey, tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, nampak. Keluarkan daripada plastik tu. Okey, plastik tu okey dan gunalah acuan mengikut kesukaan anda. Okey, macam Mak Teh guna acuan bentuk macam ni lah. Bunga 4 ni. Okey, tekan. Okey, dan boleh angkat lah. Dan kita boleh nampak bentuk ni macam mana. Okey, ketebalan tu sesuai selera lah. Macam mana nak ketebalan dia tu. Okey, nampak lebih kurang macam ni lah. Okey. Jangan nipis sangat, jangan tebal sangat. Okey, sedang-sedang, lebih kurang macam Mak Teh buat ni. Nampak? Inilah dia bentuk biskut Milo yang Mak Teh dah guna dengan acuan bunga bentuk 4 ni. Okey, buatlah sehingga habis. Okey. Nampak inilah hasilnya. Okey. Ni baru 4. Okey, Mak Teh buat. Okey, dan ni Mak Teh ringkaskan. Ni dah Mak Teh buat kesemuanya lah. Okey, dapatlah 2 tray. Lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu boleh sebelum bakar, okey, panaskan oven lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit ke lebih kurang macam tu lah. Tergantung kepada oven. Dan ni jangan lupa, okey, sebelum tu okey, letakkan chip coklat ni ataupun nak guna coklat rice pun boleh. Tabur kat atas tu. Okey, kalau chip coklat ni kan dia tajam jadi senang. Okey, letak bahagian tajam tu ke bawah dan bahagian yang lepeh tu ke atas lah. Lebih kurang macam tu lah bentuknya. Tu Mak Teh susun satu persatu lah. Dia letak ke atas biskut tu. Dia nampak menarik kan. Apabila kita dah letak chip coklat tu dia nampak menarik macam tu. Okey, kalau tak ada chip coklat ni boleh letak coklat rush. Pelbagai lah ataupun nak letak manik urai ke yang warna-warni tu kan. Sesuai selera anda. Yang penting nampak menarik dan sedap dimakan. Okey, tapi Mak Teh pilih inilah chip coklat sesuai selera lah.
Okey, buatlah sehingga habis. Inilah dia hasilnya yang Mak Teh dah letak chip coklat tu. Okey. Dah hampir nak. Okey, kesemuanya Mak Teh letak. Okey, chip coklat tu. Nampak cantik dan menarik kan? Dia tersusun dalam tray tu. Memang nampak menarik sangat-sangat dan memang sedap sebenarnya. Itulah. Anda boleh cuba ya. Okey, sesuai untuk menu hari raya ataupun menu santai petang-petang nak ngunyah ke, boleh je buat ni. Okey, anak-anak pasti sukalah. Okey, nampaknya dah kesemua Mak Teh letak. Inilah hasilnya yang dah Mak Teh dah buat dan dah letak chip coklat kat atas tu. Dia memang nampak cantik dan menarik betul. Okey, lepas tu ready lah untuk dibakar. Okey, macam Mak Teh cakap tadi, bakarnya tu pastikan ovennya tu dipanaskan dalam 5 minit ataupun 10 minit mengikut oven masing-masing lah. Lepas tu nampaknya dia dah panas. Okey, boleh bakarlah, masukkan dalam oven. Okey, oven ni lebih kurang bakarnya dalam 60 darjah Celsius, 160 darjah Celsius. Okey, api atas bawah selama 15 minit. Okey, tergantung pada oven ya. Okey. Okey, nampak ni nampaknya dah masak. Okey. Keluarkanlah daripada oven tu. Nampak tak? Memang bau dia tu menyelerakan betul dengan aroma Milo tu dengan campur pula dengan margarine butter kan, dia wangi. Itulah. Nampak, ini adalah hasilnya. Lepas tu Mak Teh akan sejukkan dia seketika. Pastikan sejuk dulu baru kita boleh masukkan dalam bekas lah. Okey. Dia dah sejuk tu. Okey, boleh tolak-tolak gitu dengan jari je, dia dah tanggal. Sebab sebelum nak masukkan dalam tray tu, pastikan sapukan sedikit margarine kan. Jadi apabila kita bakar dia tak melekat lah. Okay, nampak ni yang dah sejuk, Mak Teh ambil letak kat tangan tu. Lebih kurang macam ni lah. Comel-comel kan. Itulah hasilnya. Inilah dia biskut Milo by Mak Teh. Anda kena cuba sebab resipi ni sangat mudah dan memang sedap. Anak-anak pun menggemarinya. Macam biasa, masuklah dalam balang. Kalau dah sejuk tu, masukkan dalam balang sedia untuk dihidangkan. Hari ni Mak Teh nak kongsi resipi biskut raya lagi, iaitu biskut margarine. Jom kita semak bahan-bahannya. Okey, 1 biji telur kuning, sedikit pewarna kuning. Okey, baik. Kita buat pula adunan untuk biskut margarine. Okey, 100 gram margarine, 50 gram gula kastor, 250 gram tepung gandum, dan 2 sudu susu pekat manis. Okey, baik. Itulah bahan-bahan yang Mak Teh gunakan. Mudah dan ringkas kan. Inilah biskut orang dulu-dulu punya. Kan dulu-dulu tak ada pelik-pelik punya. Biskut ringkas macam ni je dulu. Sedap sebenarnya. Okey, jom. Okey, lepas tu Mak Teh masuk. Okey, gula kastor tu. Okey, nak guna gula icing pun boleh. Okey, yang penting gula tu cepat cair lah. Cepat rata lah masa kita nak kacau dia tu kan. Tak kisahlah. Okey, gula Mak Teh ni berketul sikit. Biasalah gula ni memang dah terperat tak guna kan. Apabila guna sekali-sekali dia berketul. Tapi tak apa, nanti Mak Teh tekan dia okey lah tu. Dia sebati dengan margarine tu nanti. Okey, macam biasa kacau lah sehingga gula tu tercampur dengan margarine tadi. Okey, margarine ni nak guna margarine biasa pun boleh, yang murah tu pun boleh, atau kalau nak sedap sikit guna butter lah. Jenama butter tu lagi sedap sebenarnya. Sesuai selera anda lah. Okey. Sebab orang dulu-dulu sebelum adanya jenama margarine butter tu, dia guna margarine biasa je. Kan? Itulah kuih orang dulu-dulu. Okey, tak apa, Mak Teh kongsikan dekat sini. Okey, lepas tu dah sebati gula dan margarine tu, masukkan tepung gandum. Okey, 250 gram tepung gandum. Itulah, ayak dulu ya. Seeloknya diayak dulu.
Okey, lepas tu kacau lah. Okey, ni semua bahan-bahan Mak Teh dah sukat Mak Teh catat dalam gram. Okey. Okey, ayak terlebih dahululah sedikit demi sedikit kacau-kacau gitulah sehingga habis adunan tepung tu. Okey, baik, nampaknya dah okey, dah habis Mak Teh ayak tu. Okey, kacau sebatilah. Okey, lepas pada ni Mak Teh akan guna tangan lagi selesa sebenarnya. Nak buat kuih biskut ni kan. Memang selesa dengan tangan sebenarnya. Tapi tak apalah kan, kotor sikit tangan pun tak apa, nanti boleh basuh kan. Okey. Yang penting tangan tu bersih lah. Okey. Gaul macam biasa sehingga adunan tu tercampur dan sebatilah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam gini. Okey, Mak Teh tambahkan 2 sudu susu pekat manis. Okey. Ni kemanisan ni sesuai selera lah. Okey. Ni adunan yang Mak Teh buat ni tak adalah banyak sangat. Bolehlah dalam 2 telap macam tu lah lebih kurang. Okey, 2 tray macam tu. Sebab buat biskut raya ni tak banyak sangat tapi biar berbagai jenis. Itu sebenarnya kan. Okey, dia gaul macam biasalah. Okey, sebatikan sehingga terbentuk duh lah. Okey, lebih kurang macam ni duhnya. Dah sebati. Dah kepal-kepal dia dah macam tu kan. Dah elok lah tu. Dia tak keras, dia tak lembut sangat. Biasa je, sedang-sedang. Okey. Dah cantik lah adunan macam tu. Lepas tu diamkan dulu ya. Diamkan dalam 10 minit lebih kurang macam tu lah. Okey, Mak Teh tutup. Mak Teh diamkan 10 minit. Okey. Sebelum kita bentukkan dia dengan acuan bunga tu. Okey. Alright, untuk acuan tu tak kisahlah nak bentuk apa. Okey, tapi Mak Teh pilih bentuk bunga ni cantik. Okey, dah lebih kurang 10 minit. Okey, Mak Teh akan bentukkan duh dia lah dengan acuan bunga. Baik, sebelum tu okey, Mak Teh guna wipe ni okey untuk masa nak apa nak tekap ke atas tu. Jadi kita tekan dengan penggilik tu dia rata cantik lah. Kalau tak ada ni boleh je dengan plastik biasa pun boleh. Janji plastik tu bersih, tak ada apa pun. Okey. Okey, inilah adonannya. Mak Teh dah letak tu dekat situ dan Mak Teh akan letak wipe tu ke atas tu dan Mak Teh akan gilikkan dia dengan penggilik itulah. Okey, penggilik legend Mak Teh ni. Itulah. Okey, lebih kurang gitulah, ratakan dia. Untuk ketebalan tu sesuai selera lah nak ketebalan macam mana. Jangan terlalu nipis, jangan terlalu tebal sangat, agak-agaklah sedang-sedang. Okey, nanti Mak Teh tunjuk macam mana ketebalan Mak Teh buat dalam ni. Baik, inilah acuan, bentuk acuan yang Mak Teh gunakan. Okey, bentuk bunga ni. Okey. Tapi sesuai anda lah kalau nak bentuk macam mana. Okey, lebih kurang macam ni lah. Ketebalan dia nanti Mak Teh tunjuk. Okey, dah siap satu. Okey, macam ni lah. Dah jadi bentuk. Cantik kan? Itulah. Okey, buatlah sehingga habis. Nampak tak? Inilah lebih kurang ketebalan yang Mak Teh buat. Memang dah cantik lah ketebalan lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu tekap sehingga habis lah. Sebenarnya buat kuih ni seronok sebenarnya kan. Itulah. Tapi itulah pada yang minat kan. Tapi kalau yang tak minat memang tak payah cakap lah kan. Okey, nampak. Okey. Dan kalau buat kuih tu kali pertama cuba terus jadi, memang sukalah buat, memang semangat lah. Tapi kalau tak jadi, itulah macam tak semangat kan. Dah tak nak buat lagi macam tu. Tapi tak apa, belajar kan daripada apa tak pandai, insyaAllah. Okey, inilah okey, last. Okey, Mak Teh tunjuk. Okey, ni last yang Mak Teh buat. Okey. Okey, lepas tu dulang tu sapu dengan sedikit margarin lah. Okey, supaya dia tak melekat lah masa bakar tu. Okey, kalau tak nak sapu margarin boleh letak kertas minyak tu yang untuk orang lapik untuk buat kek ataupun biskut lah. Boleh je. Okey, ataupun guna margarin pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, lepas tu Mak Teh akan susun
dalam tray itulah. Susun satu persatu lah. Okey, cantik kan nampak bunga tu kan? Menarik kan? Itulah seronok sebenarnya buat biskut ni. Okey, ni balance ada sikit lagi. Okey, bolehlah 2 tray Mokti buat ni. Tapi Mokti bakar yang ni dulu. Okey, dalam adunan tadi bolehlah dalam 2 tray macam tu lah lebih kurang. Baik, biskut tadi kita dah susun dalam tray tu. Okey, ketepikan sekejap. Okey, kita buat untuk telur. Okey, telur sapuan ya. Okey, 1 biji telur. Okey, ambil yang kuning saja. Okey, kuning telur saja ambil ya. Tapi kalau tercampur sikit macam telur putih tu tak ada masalah. Lebih kurang macam itulah. Okey, tapi seloknya telur kuning lah. Fokus pada telur kuning. Okey, Mokti keluarkan. Okey. Lepas tu Mokti akan masukkan sedikit pewarna kuning. Ini tujuan biar menampakkan kuning dia tu lagi mengancam lah. Kan biar terang sikit lah. Baru dia cantik sapu di atas biskut kita tu. Okey, kacau. Sehingga sebatilah tercampur warna dia tu. Okey, pewarna dengan kuning telur tu. Okey, dah siap. Sekejap je. Lepas tu pastikan guna ni tau. Okey, untuk sapu ni. Okey, untuk sapu atas biskut kita tu. Okey. Okey, baik. Dalam tray tadi Mokti akan sapu ke atas tu. Okey. Ni tujuan kita untuk toppingkan dia lah. Biar nampak menarik kan. Okey, lepas tu selain pada tu kita kena ada ni lah manik ni, manik urai orang panggil kan. Tak kisahlah nak letak manik ke ataupun chocolate rush tu kan, warna-warni pun cantik sebenarnya atas cita rasa lah. Okey, ni Mokti guna yang manik urai ni pun cantik sebenarnya, sesuai sangat dengan bentuk bunga ni. Okey, Mokti akan sapukan sapuan kuning telur tadi. Okey, sapu sehingga keseluruhan telur tu lah biar nampak penuh gitu. Okey, lepas tu kita akan taburkan manik urai kat atas tu. Memang nampak cantik lah kan. Okey, manik urai ni Mokti akan masukkan dalam mangkuk. Senang nak cubit dia sebab dalam bekas kecil tu kan mana boleh muat. Jari besar adalah gemuk-gemuk. Itulah jari gemuk. Itulah. Okey, masuk dalam mangkuk tu senang. Okey, lepas tu masuklah. Okey, letaklah atas. Okey, atas sapuan telur kuning tadi. Ini okey, dia akan melekatlah nanti sapuan kuning telur tu dan manik urai atas tu. Okey, lepas tu dah siap semua. Pastikan awun dipanaskan terlebih dahulu 10 minit lah, lebih kurang dalam 10 minit. Baru masukkan biskut margarin kita ni. Okey, pastikan guna api atas bawah, suhu dalam 150 darjah Celsius selama 20 minit. Okey, tapi tergantung pada oven ya. Itulah, kadang-kadang oven ni tak sama. Itulah, tak boleh nak cakap berapa kan. Tapi lebih kurang macam itulah. Okey, lepas tu Mokti akan masukkan biskut tadi. Nampak menarik kan. Okey, biskut orang dulu-dulu ni sedap sebenarnya kan. Okey, lepas tu bakarlah sehingga masak. Okey, ringkaskan. Nampaknya dah masak. Okey, Mokti keluarkan. Bau dia pun sedap. Itulah. Inilah dia biskut margarin. Itulah. Nama pun ringkas dipanggil. Sebab bahan pun tak susah kan. 4 bahan saja. Okey, inilah dia. Memang betul dah masak. Warna pun cantik. Kekuningan macam tu. Okey, lepas tu pastikan sejukkan terlebih dahululah. Lepas tu baru senang nak keluarkan dalam tray tu. Nampak tolak-tolak macam tu pun dah dia dah tanggal. Okey, sebab kita dah sapu dengan sedikit margarin tadi. Okey, dah sejuk macam ni. Nanti boleh okey, simpanlah dalam bekas kedap udara. Nampak cantik kan. Nampak biasa tapi sedap sebenarnya. Okey, masuklah dalam balang tu. Okey, Mokti buat ni kan bolehlah dalam 2 telap ni. Lebih kurang macam itulah. Bolehlah buat jamuan untuk hari raya nanti. Okey, perkongsian Mokti sampai di sini dulu. Mokti mohon maaf kalau ada kekhilafan atau kesilapan daripada Mokti. Okey, maklumlah kita ni kan tak dapat lari daripada kesilapan. Okey, salam sayang daripada Mokti. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.